من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dapat lagi kita teruskan kuliah tafsir kita pada tengah hari ini, dan insya-Allah kita akan masuk tajuk yang seterusnya, iaitu surah Al-Ma'un, betul kan? Iaitu surah yang ke-107 di dalam Al-Quran daripada 114 surah. Insya-Allah kita tengok. Hari ini insya-Allah kita belajar kejap saja sebab saya pun tak apa sihat. Tengkuk saya ni apa orang panggil tosik ke apa? Tosik tu kuih. Tu kuih tosik. Tosa. Jadi merah ni hujung tekuk ni. Tak ada masalah, tak ada mata apa, cuma sebab kuliah hari-hari kan. Sebab dia mic ni dia ada satu masjid tu dia makan suara. Mic ni. Sekali kita assalamualaikum tu dia ambil tarik. Tu jadi hari-hari kita doa asal tengkuk ni jadi teruk sikit. InsyaAllah lah saya cuba ajarkan semampu yang boleh lah untuk hari ni dah. InsyaAllah kita baca dulu surah ni insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Semula kalau ayat ni kena sambung fawailul lilmusallin alladzina hum an salatihim sahun. Ingat ayat ketiga dan ayat keempat dan kelima ni, ingat sambung ayat ni. Sebab fawailul lil, wil tu maksudnya ada setengah ulama kata neraka wil. Yang kedua maksudnya celakalah bagi orang semayang. Jadi kalau kita baca celakalah lil musalli bagi orang semayang, kemudian kita berhenti kat situ. Jadi kalau orang Arab dengar, jadi orang faham bahasa Arab, dia kata rupanya orang semayang ni celaka. Lepas tu dia pun tak semayang. Sebab tu kita kena sambung wasalkan ayat ni, ayat keempat, ayat kelima. Celaka orang sembahyang bagi siapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ni maksudnya orang yang lara, orang lalai, tu maksudnya. Tu boleh faham dah? Jadi tu iman ke apa benda, kena sambung ayat ni. Okey, seterusnya alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Jadi surah Al-Ma'un ni dia ambil sepenuh daripada pangkal hujung ayat dia tu, iaitu dengan Al-Ma'un. Jadi baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang mana kata ulama, ayat ni diturunkan di kota Mekah, dia ada lebih kurang 7 ayat sahaja. Jadi surah ni digelar sebagai Al-Ma'un. Al-Ma'un ni maksudnya pertolongan, ataupun mudah kita faham, bantuan yang simple, bantuan yang mudah. Contohnya bantuan yang simple apa dia? Beras, kita bagi susu, kita bagi gula, kita bagi garam, kita bagi pinjang
galpu, sudu, pinggan mangkuk, barang-barang yang simple. Itu panggil al-ma'un tu. Jadi ada ulama mengatakan surah ni, ada pendapat mengatakan sebab apa diturunkan surah ni, iaitu kerana orang musyrikin. Ada orang musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia ni orang musyrik Mekah. Sifat dia ni ialah tidak peduli kepada anak yatim, dan dia ni tak suka beri makan kepada orang fakir miskin, dan dia tak suka mendorong orang ni bantu orang fakir miskin. Dan ada juga pendapat mengatakan surah ini kenapa diturunkan, iaitu kisah Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan bin Harb, dia ni merupakan kepala musyrik Mekah. Kepala musyrik Mekah, ketua dah daripada musyrik Mekah. Tetapi akhirnya pada tahun 21 Nabi SAW berdakwah. Pada tahun ke-21 Nabi berdakwah, ataupun tahun ke-10 dia telah memeluk Islam. Tu Abu Sufyan ni. Jadi isteri dia nama Hindun, Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ni masa dia jahiliah pernah diriwayatkan bahawasanya dia ni suka berkorban pada setiap tahun. Dia suka korban unta pada setiap minggu, kata setengah ulama. Ni ada juga sifat-sifat orang jahiliah yang dipuji oleh Islam. Jadi bila datang Islam, maka Islam mengekalkan sifat-sifat yang baik yang telah diamalkan oleh puak-puak jahiliah. Bukan semua orang jahiliah dibuat benda yang terkutuk. Ada juga seperti mana Abu Lahab, walaupun dia ni tak beriman dengan Nabi, dia juga bantu bagi derma kat orang. Itu ada juga sifat terpuji bagi orang jahiliah. Jadi sifat orang Arab ni apa dia? Iaitu dia sifat pemurah. Dia pemurah sangat. Tu. Dan orang Arab ni dia masyhur dengan layanan tetamu yang baik. Bila mari tetamu, dia layan cukup baik. Layanan tetamu ni memang lebih lah akan dapat. Tetapi bila dia sembelih binatang korban unta, bila datang saja anak yatim, maka dia halau anak yatim ni. Tu. Sebab tu ayat ni diturunkan, ialah nak mencela orang-orang yang berhadik anak yatim ni. Sebab tu ayat ni bukan keutamaan kita, tapi keutamaan kita nak daripada sebalik pengajaran tu. Kita nak pengajar tu. Allah Ta'ala nak beritahu ni, sifat ni boleh berlaku kepada setiap orang Islam. Maksud Nabi, Allah nak beritahu dalam ayat ni, rupa apa Islam? Zahir tu semayang, puasa, keluar zakat, pergi haji, pergi umrah, tapi dia juga bersepakat dengan sifat orang kafir. Tu. Jadi benda-benda ni boleh berlaku kepada orang Islam. Apa dia? Kita panggil orang munafik lah ni. Ni antara golongan munafik. Jadi dalam surah Al-Ma'un ni, Allah Ta'ala cerita tentang orang munafik sahaja ni. Tu. Tapi kalau kita ada ciri-ciri munafik ni, maka kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nak tahu ciri-ciri orang munafik ada ke tidak dalam diri kita, kena belajarlah. Kita kena tahu apakah ciri-ciri orang munafik. Dan dalam ayat ni, surah ni salah satu nak cerita ciri-ciri tentang orang munafik. Lepas kita belajar, kalau ada dalam diri kita ciri-ciri macam ni, maka wajib kena bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kena bertaubat. Tengok ayat pertama. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Besar ayat ni. Yukadzibu bid-din, pendusta agama. Ni jangan main. Yukadzibu bid-din, pendusta bagi agama Allah. Bila kita faham betul-betul tafsir Quran, kita rasa takut apa yang Allah Ta'ala ancam kita ni. Dalam ayat ni dia kata ar-ra'aita dalam bahasa Arab dipanggil ra'a, maksudnya melihat. Melihat di sini ada dua jenis. Melihat dengan basariyah, iaitu melihat dengan betul-betul mata kepala. Lalu nak tengok dengan mata kepala, mesti benda tu ada di depan. Ini orang panggil lihat dengan basariyah. Benda yang ada di depan, maka kita lihat dengan mata kepala. Ada juga dalam bahasa Arab makna ra'a di sini, iaitu ilmiah. Maksudnya benda tu tak ada di depan, tapi kita hanya mengetahui atas dasar pandangan hati, ilmu, atas dasar maklumat saja. Contoh orang beritahu, saya berjaya gempa bumi, contoh. Bukan gempa bumi minta jawab, tapi kita tak tahu pun tak gempa bumi pun, tapi orang duk heboh dalam bidang sosial kata gempa bumi, kita tak tengok pun. Jadi tu orang panggil melihat dengan mata hati. Benda tak ada di depan.
Jadi contoh seperti mana surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, maksud alam tu apa ni, tidakkah engkau tarokai melihat kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhan engkau bi ashabil fil, melakukan terhadap tentera bergajah. Jadi pada waktu ini Nabi ada tak lagi? Nabi tak ada lagi. Kata ulama, ayat ni diturunkan ketika mana sebelum Nabi lahir, ataupun ada pandangan mengatakan ketika Nabi dilahirkan. Pada waktu itu tentera Abrah mari serang kota Mekah. Jadi macam mana Nabi tahu? Adakah Nabi tengok dengan mata kepala? Allah Ta'ala, alam tarokai, adakah engkau melihat? Maksud melihat di sini bukannya melihat dengan mata kepala, maksud ini melihat dengan ilmiah, dengan pengetahuan, dengan maklumat. Maka dalam ayat ni pun sama. Ar-ra'aita tu kena kepada ilmiah, maklumat pengetahuan. Maka dijelas di sini, tahukah engkau allazi, orang yang yukadzibu biddi. Yukadzib ni maksudnya sentiasa mendustakan. Kalau mengaji bahasa Arab, bila datang huruf ya, apa dia dipanggil fi'il apa? Mudhari'. Mudhari' ni maknanya berterusan. Maka diterjemuh dengan sentiasa mendustakan, bukan kadang-kadang, sentiasa mendustakan. Biddin, iaitu pada hari pembalasan. Jadi masalah biddin, ad-din ni ada dua makna sebenarnya. Maksud ad-din ni ada makna pertama dipanggil agama, iaitu cara hidup. Yang kedua ada makna ad-din di sini, iaitu akhirat, yakni hari pembalasan. Jadi ad-din boleh dua wajah, iaitu makna akhirat, hari pembalasan, dan makna agama, cara hidup. Jadi adakah benda ni ada kaitan? Ya, benda ni ada kaitan. Dan Allah akan balas mengikut cara hidup kamu di atas dunia. Tu. Sebab tu ad-din di sini ada dua makna di dalam tafsir Quran. Maka kalau kita tengok dalam tafsir, makna yang lebih tepat maksud ad-din di sini iaitu hari pembalasan lah. Sebab apa dia? Sebab apa dia? Allah Ta'ala akan balas orang-orang munafik apa yang dia buat, tidak peduli kepada anak-anak yatim, dan dia tak beri makan kepada orang fakir miskin. Maka apa sahaja yang dibuat atas dunia, dia akan mendapat pembalasan di akhirat esok. Maka sebab apa mereka jadi akhlak begini? Kerana inilah punca-punca mereka menjadi akhlak seperti mana akhlak munafik. Kerana apa? Antara sifat orang munafik, dia tak suka kepada anak yatim, dan dia tak beri makan kepada fakir miskin. Itu maksudnya. Baik, itu ayat pertama. Ayat kedua, ayat pertama dia kata, tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama, meliputi hari pembalasan. Jadi terjemuh dalam ayat ni iaitu hari pembalasan lah. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Jangan yadu', jangan macam tu. Du dulu. Du. Yadu baru ambil ain. Yadu'ul yatim. Ada setengah orang dia ambil ain tu, yadu'. Yadu'ul yatim, itu maksudnya. Baik, fazalika maksudnya maka demikian itulah allazi, orang yang yadu'ul yatim, mengherdik. Yadu'u tu masuk mengherdik. Mengherdik ni maksudnya apa dia? Dipanggil mengabaikan. Mengabaikan anak yatim, maksud dia tak peduli kepada anak yatim. Dia tahu anak yatim ada di kawasan kampung dia, tapi yadu' maksudnya dia tak peduli, tak hiram. Al-yatima kena kepada anak yatim. Siapa anak yatim ni? Siapa tahu anak yatim? Apa takrif nak dikata anak yatim? Kematian bapa. Okey, kematian bapa. Lepas tu? Okey, nak panggil anak yatim, dia ada ciri-ciri dua perkara. Yang pertama, kematian bapa sahaja. Yang kedua, mesti umurnya belum balik lagi. Kalau dah balik, tak dikira anak yatim. Dan kalau pak dia, kira anak yatim lagi kau? Pak dia jadi umur orang tua dah.
tu ramai lah jadi anak yatim. Nah, jadi syarat jadi anak yatim ni, dia kematian bapa dan juga umurnya belum balik lagi. Boleh faham? Dia tidak ada kaitan dengan ibu. Tidak ada kaitan dengan ibu. Walaupun ibu mati tapi pok dia masih ada, maka tidak dipanggil anak yatim. Tidak ada kaitan ibu dia. Tu, dia faham dah? Kena kepada kematian bapak saja ketika usia belum balik lagi. Tapi kalau dia dah balik, contoh bapak dia dah meninggal tapi usia dia dah 20 tahun, tak panggil anak yatim dah. Dia tak panggil dah. Tu, tidak ada kaitan dah. Tu. Sebab apa dia? Sebab bila pok mati, maka hilanglah tempat bergantung. Jadi kalau ibu yang mati, kalau pok yang mati, maka hilang tempat bergantung. Boleh faham dah? Allah Rabbi. Sebab rezeki ni mari ikut mana? Kebiasaan mari ikut suami lah. Ikut suami. Jadi sebab tu syarat kata suami ni kena pergi kerja, kena keluar. Ada pun isteri duduk kat rumah. Sebab apa? Islam menekankan supaya menjaga pendidikan anak-anak. Adakah tak boleh nak keluar ustaz? Sebab ada ayat Quran. Allah Ta'ala suruh orang lelaki-lelaki cari rezeki. Kalau tak cari rezeki, maka berdosa lah lelaki-lelaki tu. Ada pun perempuan kena duduk rumah didik anak. Tapi ustaz, kita jaga pun anak dah besar pun semua, tapi saya nak kerja juga. Tapi kalau ada keperluan orang perempuan nak kerja, tak ada masalah nak kerja dah. Tak ada masalah lah. Boleh lah kerja. Cumanya anak yatim ni, kalau kematian bapak dia kerana punca rezeki daripada bapak dia. Dia faham dah? Tu. Dia faham dah? Sebab itulah itu syarat nak jadi anak yatim. Baik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia juga la yahuddu, tidak mendorong. Yahuddu ni maksud tidak mendorong ala untuk ta'amil miskin. Asal ta'a ni ialah makanan, tapi diterjemah di sini memberi makanan kepada orang miskin. Tu. Dah? Apa tarikh orang miskin ni? Tarikh orang miskin ni mengikut pendapat mengatakan ialah orang yang kurang belanja daripada pendapatan. Dah, kalau dia belanja hari tu perlu kepada 2,000, tiba-tiba gaji 1,500 saja. Maksudnya gaji tak cukup dengan belanja yang dia nak guna, maka itu dia panggil orang fakir miskin lah, mengikut setengah pandangan mengata begitu. Baik, kalau kita tengok balik ayat pertama, ayat ni besar sebenarnya. Yukadzibu biddi, ayat pertama tu. Mendusta agama dan akhirat, dan mendustakan akhirat terus. Siapa yang mendusta agama, maksudnya dia akan mendusta akhirat. Maka termasuk juga dia akan mendustakan Allah dan Rasul. Jadi kesalahan yang paling besar dan utama ialah apa dia? Bila kita dusta agama, iaitu syirik dan tak solat. Bila kata ayat ni yang pertama Allah Ta'ala sebut, kenapa ayat ni Allah Ta'ala kata kesan daripada yukadzibu biddin, dusta agama, ialah tak peduli kepada anak yatim dan tak beri makan minum kepada fakir miskin. Apa maksudnya di sini? Ialah Allah Ta'ala nak sebut sifat-sifat orang munafik. Di sini Allah Ta'ala nak sebut sifat-sifat orang munafik. Sebab apa? Orang munafik ni perangai dia seperti mana perangai orang kafir. Tu. Tapi kalau kamu orang kafir, kalau buat macam ni tak ada masalah, sebab dia tu kafir. Tapi yang peliknya, dia ni mengaku Islam. Akhlak apa orang Islam, rupa-rupa macam Islam, mengaku beriman, tetapi perangainya seperti perangai Abu Sufyan. Bila orang dia buat korban sembelih unta, orang pakai miskin mari, anak yatim mari, dia tak beri makan, tak beri bahagian korban kepada anak yatim, dia halau. Jadi Allah Taala beritahu ayat ni, agama ni apa dia? Agama ni dipanggil rahmat. Agama ni panggil rahmat kepada semua. Dan yang paling utama sekali nak dapat rahmat ialah dua golongan tadi, iaitu anak yatim dan juga orang fakir miskin. Jadi kalau kamu duduk semayang, ada syarat kata kalau kamu duduk semayang, kamu duduk ibadat, pergi haji umrah, tapi kamu tak peduli kepada orang Islam lain, maka tidak dipanggil beragama. Ada setengah ulama kata macam tu, dipanggil juga mendustakan agama. Jadi anak yatim dia fakir miskin ni, yang mana lebih termiskin kalau kita nak nampak. Kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut anak yatim dulu, baru sebut fakir miskin?
Tapi kalau kita tengok anak yatim ni termasuk tak dalam asnaf zakat? Tak termasuk. Anak yatim tak termasuk di dalam asnaf zakat. Tetapi kalau anak yatim tu fakir miskin, maka dia layak dapat zakat. Tapi layak dapat zakat ni pula atas dasar fakir miskin, bukan atas dasar anak yatim. Sebab ada juga anak yatim ni anak orang kaya. Sebab tu syarak ni tidak meletakkan anak yatim sebagai asnaf zakat. Kalau letak anak yatim jadi 9 lah asnaf zakat. Tu. Jadi syarat letak 8 tu saja. Anak yatim tidak termasuk kecuali dia dapat atas dasar fakir miskin. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini, di antara anak yatim dengan fakir miskin yang mana terlebih miskin? Kerana ayat ni Allah Taala sebut anak yatim dulu. Dia kata apa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'ami miskin. Sebut anak yatim dulu, baru sebut orang fakir miskin. Sebab Islam ni agama rahmat. Sebab Islam ni ialah agama kasih sayang. Jadi antara orang fakir miskin yang mana layak berhak mendapat kasih sayang dulu? Orang anak yatim dah, yang perlu kasih sayang lebih. Pasal apa dia? Pasal dia kematian bapa. Jadi tidak ada tempat dia nak menumpang kasih. Ada juga orang miskin, tapi dia hanya miskin duit, tapi dia ada ibu bapa, kasih sayang cukup. Jadi agama Islam ni agama rahmat. Sebab tu Allah Taala sebut dalam ayat ni anak yatim dulu. Kerana yang mana lebih perlu kasih sayang iaitu anak yatim lah. Sebab apa dia? Kadang-kadang anak yatim ni pak dia kaya, bila pak dia mati, jadi harta tu adakah dia yang uruskan? Tidak. Orang lain yang tolong uruskan. Kalau pak saudara dia, sepupu dia ni orang baik, alhamdulillah. Tapi kalau orang jahat ni anak harta, jadi kesian kepada budak tu. Maka kurang dapat kasih sayang, lepas tu dizalimi. Inilah berlaku di dalam cerita sinetron drama Indonesia. Berapa kamu berlaku? Ni yang berlaku tiba-tiba tu. Tu. Dululah banyak sinetron berlaku gini. Cerita anak yatim. Yang kedua, barulah Allah Taala sebut orang fakir miskin. Sebab tu orang fakir miskin sebut untuk dua kali. Apa ni? Dan yang kedua. Pasal apa dia? Kadang-kadang walaupun tak ada harta, tapi dia ada ibu bapa, kasih sayang cukup dan sebagainya. Tu. Dia ada mak ayah. Lagi-lagi pula mak ayah ni, orang fakir miskin, mak ayah yang baik. Maka tak ada masalah. Dia hanya miskin daripada sudut atas saja. Patutlah kalau kita tengok dalam ayat-ayat yang lain dalam Quran, siapa yang tak pedulikan kepada anak yatim, siapa tak beri makan kepada fakir miskin, memang menjadi penyebab orang ni masuk ke dalam api neraka. Hati-hati dalam masalah ni. Walaupun kita ni kaki solat, kaki masjid, kaki mengaji, kalau kita tak peduli kepada orang ni, maka inilah asbab kita masuk ke dalam api neraka. Tengok balik dalam surah Al-Mudassir ayat 42 dan seterusnya. Tengok ayat ni. Dalam ayat Mudassir, ahli syurga tanya kepada ahli neraka. Dia kata tu, ma salakakum fi saqar? Ahli syurga tanya, apa sebab kamu masuk dalam neraka saqar ni? Orang ahli neraka kata, qalu lam naka minal musallin. Yang pertama dia kata, kerana kami tidak termasuk orang yang sembahyang. Punca utama masuk neraka sebab tak sembahyang. Yang kedua, walam naka nut'imul miskin, dan tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ni dia. Punca kita tak hiraukan orang fakir miskin, punca kita masuk dalam neraka. Hidup kaya kita syok sendiri. Kita tak hirau pada orang lain. Tu. Ni termasuk di dalam yukadzibu biddin, orang pendusta agama. Tu. Dan kalau kita tengok dalam surah Al-Haqqah, dalam surah Al-Haqqah ayat 31 dan seterusnya, Allah Taala kata apa? Summal jahima salluh. Kemudian dan berkatalah dia di dalam neraka jahim, summa silsilati zar'uha sab'una zira'an faslukum. Selain daripada itu, masuklah kamu di dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjang 70 hasta dengan membelit ke badannya. Allah Taala cerita dulu ahli neraka dibelit dengan rantai besi 70 hasta dalam neraka. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Apa sebab dia kena belit dengan rantai besi 70 hasta dalam neraka? Sesungguh dia dahulu tidak beriman kepada Allah. Yang pertama, punca dia tak beriman. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amin miskin. Dan dia juga menegah diri, yakni menegah diri dia dan orang lain
tidak memberi makan kepada orang fakir miskin. Jangan duk main ini. Kita tak beri makan pada fakir miskin, ini menjadi punca kita masuk neraka. Inilah orang panggil sifat-sifat orang munafik. Jangan kita buat macam ni. Tu. Hari ni kita tengok bukan orang lain, kita tengok lah masyarakat kita sendiri, berapa ramai orang pergi umrah, berapa ramai orang solat sunat, berapa ramai orang pergi masjid. Tapi berapa ramai juga kalau kita perhati yang peduli betul-betul kepada anak yatim. Tengoklah dalam senarai bantuan kita tu, ada tak senarai dalam bantuan kita tu nama anak yatim? Kadang-kadang bila kita check list dalam bantuan kita, tak ada langsung nama anak yatim tu. Maka orang ni kalau kita tengok dalam ayat pertama ni termasuk di dalam yukazzibu biddin, iaitu pendusta bagi agama Allah. Berat ni ayat ni. Ada penyakit masyarakat kita orang Melayu sendiri, bukan nak kata apa, penyakit bila kita tengok kebanyakan masyarakat kita memang satu penyakit. Kadang-kadang orang Melayu kita suka makan, betul? Suka buat makan, tetapi bukan buat makan untuk anak yatim, untuk fakir miskin. Untuk siapa biasa? Kaum keluarga, jiran taman-taman, kawan sahabat, betul? Rakan pejabat, tu saja. Pernah tak kita buat makan bagi orang fakir miskin, anak yatim piatu mari ke rumah kita? Pernah? Kalau pernah, alhamdulillah. Tapi kebanyakannya bila buat macam tu, siapa yang datang? Tu. Kita faham sendirilah macam tu. Tu, betul tak? Kalau kita buat kaki-kaki masjid saja. Kita buat ejek-ejek saja. Pertama-tama saja. Tu. Biasa buat ketika bila? Pergi umrah. Lepas balik umrah. Lepas tu ketika mana nak pergi haji. Lepas balik haji. Nak bertunang, nak kahwin seorang lagi. Tu biasa berlaku macam tu. Tu. Bila naik office baru, bila dapat kerja baru, bila bertunang apa semua, tu. Tapi yang dijemput je, bila tengok dalam senarai jemputan tu, tak ada pun nama anak yatim, orang fakir miskin. Ni. Yang ni berlaku dalam masyarakat kita. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada. Sebab itulah tuan-tuan Allah, ini satu bentuk penyakit hati yang disebut dalam Quran. Dalam Quran kata bentuk penyakit hati, dia duk rasa aku dah semayang dikira baik, aku dah buat makan ni dikira baik dah. Kalau cukup dengan semayang dikira baik, sudah tentu Allah Ta'ala tersebut dalam ayat ni, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Allah Ta'ala tak sebut dah kenapa kena suruh kita buat baik dengan anak yatim, kenapa kena beri makan kepada fakir miskin. Kalau cukup dengan semayang, Allah Ta'ala tak sebut dah. Tapi kenapakah di samping semayang perlu juga kita ni buat baik dengan anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin? Maksudnya Allah Ta'ala kata tak sempurna solat kita kalau tak buat baik dengan orang. Sebab tu kita tak boleh nak syak sendiri dalam ibadat ni, tak boleh. Tu. Kalau dengan solat saja boleh masuk syurga, maka Allah Ta'ala tak akan sebut dah tentang masalah ni. Tu. Maka Allah Ta'ala sendiri kata dah ni, pendusta agama siapa dia? Yukazibu biddi, pendusta agama ialah yang pertama ciri-ciri tak peduli kepada anak yatim. Kalau betul lah syurga masuk dengan semayang saja, Allah Ta'ala tak akan sebut dengan ayat ni. Tu. Maka macam mana ustaz? Saya tak jumpa apa anak yatim? Kena carilah. Kena cari. Memanglah kita kalau tak cari, kita tak akan nampak anak yatim duduk kat mana rumah dia, mana fakir miskin. Ramai orang mengadu dekat saya. Kadang-kadang saya duduk mengajar bab zakat kan. Ada satu tempat lah saya mengajar bab zakat. Lepas tu dia tanya saya, ustaz saya nak beri zakat dekat siapa ni? Saya nak beri derma kat siapa? Lepas tu tanya saya mana tahu. Awak kena carilah. Lepas tu dia marah dekat saya. Dah tak ada, kira tak ada. Tak ada, kira tak bagi sedekah. Kalau ada, ambil. Kalau tak ada, tak ada. Mudah agama macam tu. Kita kena cari tuan-tuan, kita kena cari. Kalau kita tak cari, maka kita tak jumpa lah siapa anak yatim, siapa orang miskin ni. Tu. Yang datang minta dengan kita belum tentu dia fakir miskin. Yang datang minta dengan kita belum tentu dia anak yatim. Berapa ramai juga yang datang minta tengok-tengok rumah banglo. Tu, kereta mewah. Bahkan kereta dia lebih mewah daripada kita lagi. Tu. Lepas tu dalam surah Al-Baqarah kata apa dia? Kalau nak bagi kepada orang, pastikan orang tu tidak ada kemampuan untuk bekerja. Lepas tu orang tu
tidak sihat tubuh badan, baru kamu boleh bagi kat dia. Maksudnya bukan ajak ni nak tahan kita derma ke apa, nak ikut terpulang pada kita lah. Cuma Allah Ta'ala kata, kalau kamu dah nampak orang ni boleh bekerja, lepas tu pula dia ni ada kemampuan, lepas tu sihat tubuh badan, maka cari rezeki lah. Tu maksudnya. Allah Rabbi dah. Kecuali dia ni dah lumpuh, OKU, lepas tu hilang punca pendapatan sebab kemalangan ke anak ramai, aja tu lagi lah. Tak boleh bekerja dan sebagainya. Tapi sayangnya kita tak jumpa ni pasal kita tak cari anak yatim. Tuan-tuan, ada banyak di dalam Malaysia negeri-negeri yang statusnya banyak fakir miskin. Saya tak sebutlah negeri mana. Tuan-tuan pergi cari sendiri. Adalah di mana-mana negeri pernah saya jumpa orang ni duduk di dalam hutan, dalam kebun getah. Dia duduk dalam kebun getah. Rumahnya tutup kain-kain macam tu je. Ada plywood sikit dia tutup. Anaknya 10 orang. Alhamdulillah dua orang tu mengaji dekat MRSM. Pandai anak dia 2 orang. Tapi bila anak dia balik ke rumah, Allah sedih. Bila tengok sedih. Memang betul-betul sikit. Dan pok dia ni, ayah dia ni peniaga penoreh getah lah. Ayah dia ni penoreh getah. Jadi kita tak jumpa pasal kita tak cari. Dan pakai miskin dia malu juga nak jumpa kita. Takkan nak minta sedekah, lagi-lagi dia muka comot, kita halau dia. Tu kalau kita tak halau, kita bagi, alhamdulillah kita orang baik. Tapi ada setengah ramai yang halau, namanya hedik. Jangan lupa. Senang kita ada lagi orang ni susah. Lepas tu orang tanya, ustaz, kita rasa hidup susah. Ada lagi orang lebih susah pada kita. Jangan duk kata kita lagi susah. Orang susah, orang tak senang ni siapa dia? Betul-betul orang susah, orang tak senang, orang duduk hospital tu tuan-tuan. Betul. Orang senang ni tuan-tuan lah. Ibu-ibu dah ayah mati Allah. Yang boleh datang ke surah duk relax sambil minum kopi. Rehat kejap minum kopi dulu. Tak cukup tambah teh pula. Ni orang senang sebenarnya. Orang bahagia, orang senang pun. Allah Rabbi. Amin ya Rabbal. Sampai kekal Dan antara orang senang lagi, dia duduk tepi jalan waktu pagi kan. Waktu pagi, waktu pada lepak ngopi tepi jalan tu. Dia pakai kopi pisan. Orang lain duduk sibuk tengah jalan jam apa semua. Dia ngopi je. Tengok, yang mana lagi senang. Orang ngopi tu lagi senang daripada orang duduk sibuk. Dah jam duduk hadap 2, 3, 4 jam. Dia relax, dia minum kopi. Tu tengok. Tak ada senang tu kena faham tu. Dan boleh faham dah. Sebab tu kita kena pergi cari. Sebab itulah Allah Ta'ala ni, dia cukup mencela kamu yang hidup senang ni. Kadang-kadang dalam satu kampung kita rupanya ada 3 tahun dah satu keluarga ni hidup merempan, duduk tumpang-tumpang tanah orang. Ada satu tempat ni. Lagi-lagi kalau semua tuan pergi ke Sabah, Sarawak ni, lagi banyak. Kesian tuan-tuan. Kadang-kadang dia pergi tumpang, bukan tumpang dalam rumah, di luar rumah orang tu, tanah orang dia tumpang. Lepas tu selagi mana tuan tanah tak halau, dia tak pergi. Maka bila tuan rumah halau tu, walaupun tengah hujan, tengah panas, tanggut dengan anak, dengan kecil dia, apa semua redah. Hujan panas, maka duduk tempat lain pula. Maka orang halau dia pindah tempat lain pula. Susah tuan-tuan. Cuma kita tak tahu ni pasal kita tak cari. Kita seronok boleh pusing dunia, boleh jelajah dunia, boleh tawah dunia, pusing dunia. Kita seronok lah. Tapi rupanya dalam seronok kita tu, ada orang yang perlu dapat bantuan. Tapi kita tak beri bantuan kat dia. Pasal apa dia? Pasal Allah Ta'ala tak letak rahmat dalam diri kita. Jadi kita tak mahu. Sebab itulah Nabi beritahu siapa nak menjaga anak yatim, siapa yang jaga anak yatim, Nabi isyarat 2 ni. Siapa yang jaga anak yatim, akhirat esok dia bersama aku ibarat 2 jari. Jadi telunjuk dengan jari hantu. Maksudnya orang yang jaga anak yatim betul-betul atas dunia, dia akan bersama aku di dalam syurga, nanti kata Nabi. Tengok. Kena jaga anak yatim molek lah. Kalau ada anak yatim, jaga elok dulu. Bukan jaga sebab nak harta dia. Kalau siapa yang kahwin lama tak dapat anak, ambil anak yatim, jaga bela elok dulu. Allah, Nabi janji dia akan duduk bersama aku dalam syurga Allah Rabbi lah. Allah Rabbi. Tu. Memang betul menajuk kita ada bantuan. Maksudnya kita pergi tengok. Maksudnya nak beri bantuan, saya sarankan pergi tengok sendiri dengan mata kepala. Dia tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan dengar orang ni miskin, tapi tak sama seperti mana kita tengok dengan mata kepala. Kadang-kadang kita beri bantuan berapa ringgit? Berapa ringgit kita beri bantuan? Mintalah derma. Tu ada satu ni keluarga susah minta derma. Kita pun masuk tabur berapa ringgit biasa? Paling banyak pun berapa? 10, 20 betul tak? 10
10-20 ringgit kita bagi tu, tuan-tuan, hakikat sebenar berapa hari je dia boleh makan tu. Cuba kita tengok sendiri rumah dia macam mana, rumah dalam robek, rumah dalam kotor, anak terbiar apa semua, tak ada tempat berteduh, tiris sana tiris sini, dan makanan tak cukup. Dengan bantuan yang kita beri tu, bila tengok dengan mata kepala Allah, hanya cukup untuk 1 hari dan 2 hari saja. Lepas dia dapat derma kita tu, tengok-tengok dah habis dah anak bini dia nak makan. Sebab tu saya sarankan pergi tengok sendiri dengan mata kepala. Tengok sendiri dengan mata kepala, barulah kita tahu jumlah berapa kita perlu derma. Hidup ni bukan 1 tahun berapa hari? 365 hari. Dah kita beri bantuan berapa hari? 2 hari je. Dah dia nak tangguh lagi selebihnya 360 hari lagi. Allah. Sebab tu saya sarankan pergi tengok sendiri. Dengan rumahnya tak ada elektrik, lepas tu dengan rumahnya terbiar dan sebagainya. Tu. Jadi apabila kita pergi tengok sendiri, Allahu Akbar, barulah kita reti, kita boleh berancang berapa kita nak derma dekat orang tu. Tu. Tuan-tuan, kita kena sedar diri kita, bukan orang lain lah. Bila kita belajar, kita kena sedar diri kita. Kita ni tiap-tiap tahun kita boleh pergi overseas, kita boleh pergi ke Pakistan, kita boleh pergi ke luar negara. Tapi rupanya dalam Malaysia ni ramai lagi orang susah. Kita tak cari. Bukan setakat Malaysia, adalah kampung kita sendiri pun ramai orang susah. Pasal apa dia? Pasal kita tak cari. Sebab itulah, jangan jadi seperti yukazibu biddi, pendusta bagi agama. Maksudnya ada orang tak peduli kepada anak yatim dan tak bagi makan kepada fakir miskin. Okey, baik. Dalam ayat tadi Allah Taala kata yahuddu. Yahuddu tu apa dia? Ayat ni Allah tak kata dia tak bagi makan, tetapi dia tak mendorong untuk bagi makan. Ada beza ni. Bukan dia tak bagi makan. Maksud yahuddu ni, dia tidak mendorong orang bagi makan kepada anak yatim. Yang mana lebih teruk? Yang teruk, yang mendorong orang tak bagi bantuannya tu lebih teruk. Pasal apa? Dia ada 2 ciri. Ciri pertama, dahlah dia tak bagi makan. Yang kedua, dia menjadi asbab orang lain tak jadi hulurkan bantuan. Ni Yahudu ni. Contoh. Kita ada mesyuarat AJK kampung, AJK taman ke apa semua. Jadi orang panggil kita mesyuarat, berbincang. Maka naiklah satu AJK, buat satu perbentangan. Kemudian dia kata, macam mana ni, ada satu orang ni kita perlu bantu ni, macam mana kita nak bantu? Tiba-tiba satu orang ni kata apa dia? Minta maaf lah, saya sibuk. Dia pandai lah tu, dia cari rezeki, dah lah tubuh sehat apa semua, tak payahlah kita nak bantu dia. Jadi bila orang ramai dengar perkataan dia, jadi orang lain pun kata, betul juga. Maka orang lain yang asalnya niat nak beri bantuan, tiba-tiba dengar dia kata macam tu, tak jadi nak beri bantuan kepada orang lain. Dia menjadi punca menyekat orang lain ni untuk hulurkan bantuan. Itu maksud Yahudu. Boleh faham tak? Tu. Jangan jadi macam ni. Tidak menggalakkan lah, tidak mendorong. Tu. Ya, disebabkan dia. Tu. Inilah orang dipanggil tidak mendorong. Maka barulah Allah Taala sebut fawailul musalli. Baru Allah Taala sebut ni. Fawailul lil musalli. Celakalah fawailu ni. Fawailu. Celakalah lil musalli, bagi orang yang solat. Bukan ni, li ni bagi, dia ada 2. Fi musalli, bukan fi dah. Tu. Bagi tu. Tak apa, kita terus. Bagi orang yang solat. Sebab tu bila kita baca ayat ni, kalau boleh wasalkan dia dah. Jangan berhenti kat situ. Fawailul lil musalli, jangan berhenti. Baca wasal. Fawailul musallina allazina hum an salatihim sahun. Kena sambungkan ayat tu. Sebab apa? Ayat ni nak terangkan allazina hum tu, nak terangkan orang sembahyang macam mana celaka tu. Allazina hum an salatihim sahu, iaitu orang yang an salatihim, terhadap solat mereka sahun. Sahun apa maksud? Iaitu mereka lalai. Tu maksud sahun, mereka lalai. Apa maksud sahun ni? Tu. Kalau solat tu celaka, orang solat tu celaka, lawan dia orang solat yang berjaya. Tu lawan dia. Solat berjaya ni sebab bagi sifat. Sebab tu kalau kita nak tahu sifat solat yang berjaya, kita kena tahu sifat-sifat dia lah. Kalau ni kita nak tahu sahur ni, maka kita nak tahu apa ciri-ciri solat orang yang berjaya. Maka disebut dalam Quran kepada qad aflahal mu'minul ladzina fi salatihim khashi'un. Ini solat orang berjaya.
Sesungguh telah berjaya orang beriman. Satu. Yang kedua, solat mereka khusyuk. Itu tanda solat mereka berjaya. Tu. Nah, jadi lawan bagi khusyuk ialah tak khusyuk. Bila tak khusyuk, maka makna sahun ini ialah tak khusyuk lah. Solat kita tu tak khusyuk, kita lalai, kita larak. Maka dalam tafsir kata makna sahun di sini ada banyak maksud. Ada makna yang pertama kata sahun ni ialah tak khusyuk. Solat dia lara. Nah, yang kedua ada pendapat mengatakan sahun ni solat lewat waktu sehingga habis waktu. Contoh, dia solat asar sehingga masuk kepada waktu maghrib. Ni ramai juga macam ni. Sebab tu solat ni lah, orang solat macam ni dicelaka oleh Allah Ta'ala. Sebab tu jangan solat lewat waktu. Nah, kalau boleh solat awal waktu. Jangan cuba solat-solat lewat. Allah Ta'ala celakakan orang solat macam ni. Apa dia risikonya bila kita solat lewat waktu? Yang pertama, kita meninggalkan rukuk dengan sempurna, dengan sujud sempurna. Kita memotongkan bacaan yang sunat-sunat, duk baca wajib-wajib saja. Solat pula kadang-kadang ada tamak-ninah, tak ada tamak-ninah, jadi tak sempurna solat kita. Tu. Yang ketiga, makna sahun sini ulama kata rukuk dan sujud tak betul. Bila nak cepat sangat, maka sujud pun tak lurus elok-elok, rukuk pun tak lurus elok-elok, padahal dia boleh luruskan. Tapi disebabkan lorak dia ni solat lewat waktu, maka rukuk pun tak sempurna. Rukuk pun tak sempurna. Tu. Express lah. Ada ulama kata sahun termasuk orang rukuk, maksudnya tak 90 darjah. Dia hanya letak tapak tangan sentuh dengan lutut. Tak macam tu ya. Dan termasuk sahun juga dia rukuk sempurna tapi kepalanya menunduk ke bawah. Tu sahun juga. Dan ada juga badan dia rapat ke bawah, menjunang ke bawah, dipanggil sahun juga. Tu boleh faham dah. Sebab itulah ada pernah sahabat Nabi bila mari ke masjid, Nabi ada dalam masjid tu, maka sahabat Nabi pun solat depan Nabi. Bila solat kali pertama, lepas selesai Nabi kata, "Kum, kamu tak sembahyang tadi." Bukan solat kamu tak sempurna. Nabi kata kamu tak sembahyang. Bukan dipanggil sembahyang tu hak kamu buat. Maka sahabat pun solat sehingga 3 kali sahabat solat. Maka kali keempat tu Nabi panggil, "Kum, kamu tak sembahyang. Tak datang sini." Barulah Nabi ajar kepada sahabat cara sembahyang sebenar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Jadi itu sahabat dia ajar depan mata Nabi. Macam kita tak tengok Nabi, maka kita sembahyang mengetahui seperti mana Nabi sembahyang. Maka ulama ajar. Tu. Tapi nak tengok mata Nabi tak boleh. Dan sebab tu orang sembahyang tidak serupa Rasulullah, maka solatnya tidak sah. Sebab kita pergi masjid-masjid di surau ke mana-mana tempat ke RNA, ada orang sembahyang ni macam-macam. Ada setengah tu sujud ni ada dalam hadis kata sujud seperti anjing. Contoh Nabi kata seperti anjing. Bila dia sujud, tangan dia ni rapat. Daripada hujung jari, daripada sampai ke siku dia rapat ke lantai. Anjing berehat je lah. Macam tu lah. Tu Nabi kata macam seperti anjing. Baik, dalam ayat ni yukadzibu biddin, isu utama ialah bukan masalah solat apa semua ni, isu utama ialah tidak ada rahmat khususnya dua golongan tadi. Yang pertama anak yatim, yang kedua orang fakir miskin. Jadi yang perlu kasih sayang lebih utama ialah fakir miskin. Dan yang kedua, solat apa pun, tapi kadang-kadang orang solat yang celaka ni adalah mereka walaupun nampak cantik solat mereka, nampak bagus, tapi apabila mereka tak peduli kepada anak yatim, kepada fakir miskin, maka solat tu rupanya ada masalah. Sama seperti dosa. Kita dah semayang-semayang tapi tiba-tiba buat dosa. Tapi kata ulama, macam mana ustaz? Saya dah semayang dah tapi masih lagi buat dosa ni. Kata ulama, kalau kita semayang tapi masih buat dosa, yang tu biasa. Biasa sebab kita manusia tak lagi daripada kesilapan. Tetapi yang luar biasanya, kita semakin solat tapi semakin banyak dosa kita. Yang tu luar biasa. Tu. Sebab itulah sembahyang ni macam tok wali. Tok wali dia boleh buka pintu hati kita. Sebab itulah walaupun jahat mana pun kita, jangan tinggal sembahyang. Sebab tu saya pesan kepada perokok-perokok pecah-pecah rumah. Nak rokok-rokok gilah. Soal awak rokok tu awak dengan Allah, tapi sembahyang ni jangan tinggal. Tu je. Takut-takut dengan sembahyang ni seberi tok wali, dengan berkat sembahyang Allah Ta'ala berubahkan hati kita. Allah Rabbi dah. Baik, sikit lagi. Allah minta maaf, ambil perhatian. Sikit lagi dah. Baik.
Tu maksudnya kalau kita ni tak peduli kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim, maksudnya sembahyang kita tak ada masalah lah. Nah, Allah Rabbilah. Sebab tu agama Islam ni agama rahmat. Nah, tak ada guna kalau kita sembahyang siapa bekok dahi, siapa hitam dahi ni, tapi kita tak hirau, kita tak bantu fakir miskin. Nah, sebab itulah antara satu fenomena merupakan dalam kategori fitnah. Apa dia? Orang yang suka belajar. Minta maaf, beritahu. Betul ni. Ada ulama kata antara fenomena fitnah akhir zaman, orang suka belajar. Baik, fitnah macam mana? Fitnah belajar. Di mana ada kelas agama, di situ dia ada. Di masjid, tak kira di masjid, tak kira di surau, tak kira di dalam kelas, tak kira di universiti, mana saja ada kuliah agama, dia ada. Tapi di mana sahaja tempat untuk hulurkan bantuan, dia tak ada. Nah, boleh faham? Jadi realiti berlaku. Mana ada kelas, dia pun ada. Tapi bila sebut tempat belajar ni di mana? Di masjid, di kelas universiti, betul? Tapi bila dia keluar masjid, bila dia keluar universiti, bila dia keluar kelas, tengok-tengok dia tidak ada perasaan untuk hulur bantuan kepada anak yatim. Bila ada nama AJK, baik, AJK diisi nama, contoh AJK untuk menghulur bantuan untuk fakir miskin, tak ada nama dia. Tapi kalau AJK melancong, atas sekali nama dia. Tu. Betul tak? Tu. Bukan saya kata, ulama kata macam tu. Ini dia panggil fitnah agama. Boleh faham dah? Antara contoh Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir pasal apa dia? Adakah Nabi Musa ni dia martabat rendah daripada Nabi Khidir? Tidak. Pasal Allah Ta'ala sendiri sebut kepada Nabi Musa bahawasanya Nabi Khidir ni adalah orang yang berilmu. Maka Nabi Musa pun pergi jumpa Nabi Khidir. Bila jumpa Nabi Khidir, dia belajar. Bila belajar, ilmu mula-mula apa dia? Dia naik kapal naik perahu Maka dia bocorkan perahu tu. Pasal apa dia? Pasal nak ajar kepada Nabi Musa tentang kita ni kena hulurkan bantuan kepada fakir miskin. Jangan duk penting dia sendiri, dia kata. Itu ilmu. Kalau nak belajar biar siapa pandai, tak ada guna. Maksudnya ilmu tu untuk diamalkan, untuk menegakkan agama. Itu maksud Nabi Khidir nak beritahu. Yang kedua, apa dia? Nabi Khidir pergi apa? Bunuh budak kecil kan? Budak kecil lagi lah, kesal nak bunuh lah. Tapi rupanya Allah Ta'ala beri pengetahuan kepada Nabi Khidir bahawasanya budak ni kalau tak bunuh, nanti dia besar apa? Dia jadi syirik, dia jadi musyrik kepada Allah, dan dia jadi rosakkan dua ibu bapa dia. Jadi Nabi Musa dia tak tahu ni. Jadi pengetahuan ni ada kepada Nabi Khidir. Maka sebab itulah Allah Ta'ala suruh Nabi Musa pergi belajar Nabi Khidir. Bukan belajar setakat nak ilmu, tapi nak suruh amalkan ilmu tersebut, untuk sebarkan, dan kita baktikan ilmu tersebut untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Baik. Habis di situ. Dan last kali, allazina hum yura'un, yang mereka menunjuk-nunjuk. Yura'un maksud apa dia? Allazina hum yura'un, dan juga bagi orang yang berkadar riak di dalam ibadat dan bawaannya. Kalau nak buat ibadat, show to only. Ada orang solat kemah, ibarat esok nak mati dah ni. Ibarat esok nak mati ni. Kalau ada orang, Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau tak ada orang, Allah. Allah. Kalau tak ada orang. Tapi kalau baca Quran, kalau orang ada, A'udzubillahi, orang ni tu beg ni. Kalau ambil pisang diputus ni orang ni. Nampak ni toko macam orang main sadu apa. Main jing tu. Nampak tu orang macam ni kalau baca terangnya. Kalau ada orang baca Quran. Bila orang ada tu dia punya melengguk lagu. Tapi kalau orang tak ada, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Ada orang lagi. Bila orang nak masuk masjid? Ada sini orang macam tu dah. Jadi buat apa pun show tu only, nak tunjuk pada pak mertua, nak tunjuk pada mak mertua, nak tunjuk pada menantu, nak kata dia ni baik, orang bagus.
Kalau orang mari menatu balik, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, tu. Kalau bercakap dengan orang, Allahu Akbar, subhanallah. Dan tasbih tangan. Tapi kalau tak ada orang, kucing pergi makan, ajang goreng dia menatang kucing. Atu, ni orang panggil apa dia ni? Ni orang panggil termasuk di dalam alladzina hum yuraun. Yang ni kalau buat ibadat dalam kadar riya. Ingat dah, siapa yang buat dalam kadar riya nunjuk-nunjuk, maka hilang pahala dia. Dan last sekali, wa yamnaunal ma'un. Apa dia ni? Iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyang. Bukan. Iaitu orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Al-ma'un ni maksudnya apa dia? Al-ma'un ni dia kedeku. Dia bantuan yang simple, dia kedeku. Contoh orang nak pinjam kapok dengan dia tak bagi. Orang nak pinjam gergaji, dia tak bagi. Orang nak pinjam cangkul, orang nak pinjam sapu sampah, dia tak bagi. Jadi al-ma'un ni maksudnya dia kedekut. Kalau kedekut kopi, tu dia. Kedekut lagi, kopi lagi. Dia kolorek orang panggil ni. Al-ma'un ni, bakhil ni, tak nak bagi pinjam apa-apa pun dekat orang lain. Kalau ikut golik perangai orang kampung, dia ada air telaga kan. Dia kedekut tak bagi air telaga. Tapi mengikut adat, bila orang musafir lalu kot telaga dia, biasanya orang kampung akan bagi. Minumlah. Tapi disebab klorek dia kedekut dia tak mau bagi. Jadi dia panggil al-ma'un. Dia kedekut kopi hangit. Tu. Sebab tu kata ulama, orang yang kedekut ni, ingatlah, ma indaku jafat wa ma indallahi baqa. Apa sahaja yang ada di sisi kamu semuanya habis, kata Allah. Kamu dok kedekut dengan orang atau kamu usipah apa semuanya, semua akan hilang dengan kematian. Bila kamu mati tak ada guna. Wa ma indallahi baqa. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kamu ambil harta tu, kamu derma dekat orang, bantu orang, jadi pahala tu kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita faham ayat ni, tak boleh nak kedekut lah. Kita kena derma dekat orang. Kalau orang terlebih memerlukan, maka kita bagi dekat orang semampunya kita boleh. Maka takut-takut kita termasuk al-ma'un, tak nak bagi pinjam dekat orang walaupun sedikit. Kedekut kopi lah. Tapi ingat, orang kedekut balasan di akhirat esok, dan Allah Ta'ala jadikan harta dia yang kedekut tu sebagai kalung daripada api neraka dan disangkut pada tubuh dia. Allah Rabbi. Tapi ingatlah, ini balasan bagi orang kedekut. Allah Rabbi. Itulah di bawah tafsir surah Al-Ma'un. Wallahu Ta'ala. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk pula surah seterusnya, iaitu surah Al-Quraisy. Al-Quraisy. Wallahu Ta'ala setakat dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna fa'na wa zidna bi rahmatika rahimna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.